أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pagi ini Allah bangunkan kita daripada mati sementara, dapat kita bersama-sama menyambung tugas kita sebagai hamba Allah, supaya kita sentiasa berada dalam pimpinannya, sentiasa berada dalam rahmatnya, sentiasa berada dalam kasih sayangnya, dan diberinya kita peluang untuk membuat segala yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Dengan itu dijamin kita tu keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Dan Allah bagi peluang kita untuk membetulkan segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan selama ini dengan kita sesungguh minta ampun darinya, istighfar. Lepas ayat untuk imam pimpin kita, Astaghfirullahaladzim. Supaya kita betul-betul menyedari kesalahan-kesalahan kita dan membetulkannya dalam hidup kita, supaya apabila kita dijemput oleh Allah Ta'ala nanti, kita dalam keadaan yang terbaik, akidah yang terbaik, ibadah yang betul dan lengkap dan penuh, akhlak yang mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu insya-Allah kita akan selamat di akhirat, akan dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Taala. Syurga ada 8 tuan-tuan. Yang pertama namanya Firdaus, yang kedua namanya Adnan, yang ketiga namanya Ma'wa. Sebut betul-betul Ma'wa, jangan Ma'wa. Ma'wa girlfriend, jangan Ma'wa mak saudara. Ma'wa. Setiap minggu baca di tu iman. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Yang ketiga, yang keempat namanya Darussalam. Tadi pun tu imam pimpin kita supaya dapat syurga, namanya Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Masuklah kami dalam syurga yang bernama Darussalam. Itu yang keempat. Yang kelima namanya Jannatun Na'im, penuh nikmat je dalam. Yang keenam namanya Jannatul Khuld, kekal. Semuanya kekal. Mudanya kekal,
kekuasaannya kekal, kecantikannya kekal, keseronokannya kekal, kebahagiaannya kekal. Itu jannatul na'im, penuh nikmat saja. Khuld tu, bukan na'im, khuld, jannatul khuld, kekal sangkala. Yang ketujuh nama jannatul jalal, agung, semua agung lega. Kita jadi lebih tinggi pangkat daripada yang di hutan agung besok di syurga ya. Dan yang ke-8 yang paling tinggi atau yang apa namanya jannatul qarar, bukan paling tinggi namanya jannatul firdaus. Ini qarar, tenang aja, tak ada masalah. Dalam syurga mana ada letih, mana ada getik, tahu getik, mana ada benci, mana ada meluat, mana ada borok-borok, mana ada menyampah-nyampah. Konok aja dalam syurga ya. Sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar oleh telinga dan tak pernah terlintas di hati kita di syurga ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita, tajuk besarnya sudah nak habis dah. Hujung kita sedang baca tajuk besar kita, iaitu perkara-perkara yang patut kita lakukan selepas kita masuk masjid waktu subuh sampai masuk waktu zuhur. Ini sampai penghujung ni. Lepas subuh semayang, wirid, dah wirid, berdoa. Lepas tu, lepas habis-habis tu, kita mesti libatkan diri kita dalam 4 perkara. Yang pertama, kalau ada majlis ilmu, kita hadir dalam majlis ilmu itu. Kita mengambil bahagian, sama ada jadi pengajar atau jadi penuntut atau mendengar. Jangan jadi orang yang keempat. Karena Nabi bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takur rabi'an fatahulak. Jadi kamu orang yang mengajar seorang je lah. Walaupun banyak ustaz-ustaz di depan saya ni, tapi bukan video dia. Dia tak ada mengajar macam ni, tapi seorang je. Tak boleh mengajar, jadi orang yang belajar. Jadi orang yang belajar. Orang belajar tu ada kitab, ada catatan, ada tape recorder. Itu dia belajar betul. Tak nak jadi orang belajar tak apa, jadi orang yang mendengar. Fizikal kita ada dalam majlis ini itu dapat pahala ya. Duduk aja. Walaupun ditidur tak apa, dapat pahala ya. Jangan jadi orang yang keempat. Yang keempat ni ngajar tanda, dengar tak siap, belajar pun tak teringin Ngajar tanda, belajar tak teringin, dengar pun tak siap. Maka binasalah kamu kalau jadi orang yang keempat. Dalam riwayat lain jangan jadi orang yang kelima. Ada lagi satu. Yang pertama mengajar, yang kedua belajar, yang ketiga mendengar, yang keempat kasih kepada majlis ilmu. Muhibbat dia kasih kepada majlis. Jangan jadi orang yang kelima. Orang yang kelima tu ngajar tanda, dengar tak siap. Belajar tanda, dengar tak siap. Kasih kepada, benci dengan majlis ilmu. Kalau boleh nak dibatalkan majlis ilmu. Itu orang yang kelima. Orang kelima tu binasa juga ya kata Nabi ya. Baik, pagi ini alhamdulillah kita memulakan hidup kita pagi ini dengan berada dalam majlis ilmu. Dan orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, dia dikira dalam perjalanan di jalan Allah ya. Berjuang jalan Allah. Ini kata Nabi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Maknanya kalau tak sempat balik, padam dia, stroke ke apa-apa lah, langgar lori ke, dia kira mati dalam berjuang jalan Allah. Apa kalau mati orang berjuang jalan Allah? Macam apa gelarnya? Mati syahid. Orang mati syahid di antara 7 golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab. Jadi kalau kita mati lah, mana kalau saya jangan ngajar-ngajar ni, kalau mati, syahid itu. Tapi syahid akhirat ya. Jadi sebab itu kita kalau ada majlis ilmu, pergi.
Bukan mesti di masjid ini aja, mana-mana ada. Di surau-surau keliling pun, mana ada majlis ilmu pergi. Jangan tinggalkan. Tak ada di timur ni, pergi tempat lain. Pergi betul masjid kan. Yang boleh pergi kan. Kereta ada, motor ada, apa susah. Hadir dalam majlis ilmu. Lepas itu dah menuntut ilmu. Ada lagi masa. Gunakan untuk baca Quran. Baca Quran, tiap hari baca Quran ya, jangan miss. Kemudian baca Quran tu biar bersemak, jangan seorang-seorang je. Kalau seorang-seorang baca Quran kira betul ajelah. Tak ada siapa negurnya, tak ada siapa dengarnya pun. Jadi bersemaklah. Mana yang ustaz-ustaz yang abai, yang pandai baca Quran tu, nanti semak. Kerana Quran ni bukan cakap Melayu tak apa. Macam mana cakap dalam betul tak ada berasa pun. Tapi Quran ada hukum. Ada idgham, ada izhar, ada iqlab, ada ikhfa. Ada mad wajib, ada mad jaiz, ada qalqalah. Kena sebut betul-betul baca Quran ya. Bukan boleh apa aja cakap Melayu tak apa, cakap Melayu boleh sebut apa pun. Pasyar pun boleh, pasir pun boleh, pasyak pun boleh. Tapi Quran no way. Mesti sebut betul-betul ikutnya. Baca betul. Kemudian faham juga maknanya. Bila kita belajar maknanya, baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Ya. Jangan baca dia aja. Kalau tak baca teks Al-Quran, tak baca maknanya, serupa orang nyanyi Hindustan lah, nyanyi pandai. Tapi makna tak tahu. Saya pun pandai nyanyi Hindustan. Ya, hujang geli kahir apa dia? Siapa yang tahu kan? Macam itulah. Baca Quran tapi tak tahu mana. Baca juga tafsirnya. Mana-mana ada dalam hari itu banyak tafsir Quran. Bila kita baca-baca baru kita tahu apa terkandung dalam ajaran Islam. Baca kita akan jumpa satu ayat yang bunyi begini. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85. Artinya apa? Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Maknanya Allah hanya menerima apa saja cara hidup ikut Islam. Mayang ikut Islam, puasa ikut Islam, pakaian ikut Islam, kenara ikut Islam, nikah kahwin ikut Islam, baru terima Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tak terima dan di akhirat besok dia jadi rugi. Maka kita pun tidak akan selamat. Kita ikut Islam. Apa saja kita buat ikut Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu guna kita baca makna tu. Dan kita baca, kita akan jumpa satu ayat lagi yang punya apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Artinya Allah hanya reda yang Islam saja. Kerana Islam itu sudah sempurna, sudah lengkap. Tak ada yang ketinggalan dalam Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada terkandung dalam ajaran Islam. Dan Allah reda hanya dengan Islam saja. Nikmat sudah cukup. Baru kita tahu maknanya, maka kita akan buat apa saja ikut cara Islam. Kerana Islam itu sudah lengkap, sudah sempurna, sudah apa? Syumul. Itu guna kita baca mana tu. Itu yang kedua ya, baca Quran. Yang ketiga, sudah habis baca Quran, wirid lah, macam-macam wirid. Ini kita nak belajar 4 wirid dan akhir kita ayat 10 yang kita nak baca lepas ini insya-Allah. Banyak wirid. Zikir, wirid ni banyak. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir, ada takdis dan sebagainya. Banyak jenis wirid tu. Wirid lah. Bercakap yang baik-baik. Tak ada lah sia-sia merewang, tak ada. Banyak wirid.
Itu yang ketiga. Belum lagi mereka yang ada tarekat, baca apa yang diajar oleh tok guru dia, ya, baca tu. Tarekat-tarekat tertentu. Ayat-ayat Quran yang patut diwirikan. Di antaranya apa? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Baca satu kali umpamanya, ya. Atau selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, peningkomannya. Jadi wirid tu. Kerana Nabi suruh, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik-baik atau lebih baik diam. Cakap yang baik-baik je. Wirid tu cakap baik lah. Ada masa baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Ada 4 kalimah kata Nabi, ringan di bibir. Senang nyebutnya, tapi berat pada timbangan mizan di akhirat besok. Itu 4 kalimah. Yang pertama, subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu akbar. Ringan. Tak ada tensan nyebut-nyebut. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ringan di bibir. Tapi berat pada timbangan. Kalau berat pada timbangan, so jalan. Sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Allah redha. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahalanya banyak, dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Nak masuk syurga, Allah redha. Nak lepas dari neraka, Allah redha. Nak mahligai di syurga, Allah redha. Nak makanan syurga, Allah redha. Nak pakaian syurga, Allah redha. Nak kenderaan syurga, Allah redha. Allah redha je. Dengan syarat berat timbangan kebajikan. Itu gunakan masa itu untuk selawat, untuk wirid, untuk zikir dan sebagainya. Ada lagi masa. Masa yang keempat tu baru boleh kita gunakan masa itu untuk urusan peribadi kita. Yang berkebun, yang berikan, yang menyaga. Dan macam-macam lah buat perkara yang memberi faedah untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga dia. Cari rezeki. Itu 4 perkara yang nak kita lakukan selepas sembahyang subuh. Sampai waktu zuhur. 4 perkara tu, ya. Sekali lagi, yang pertama menuntut ilmu. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, wirid, zikir dan sebagainya. Yang keempat, baru mengerjakan perkara-perkara yang harus yang kita lakukan, iaitu untuk kepentingan diri kita, untuk faedah diri kita. 4 itu kita masuk ke zuhur. Lepas zuhur itu juga sampai waktu asar. Sudah masuk asar, semayang. Dan lepas semayang tu buat lagi sampai waktu maghrib. 4 perkara tadi tahu kan? Antara asar dan maghrib tu 4 perkara juga. Kalau ada majlis ilmu, hadir. Kalau tak ada, buat antara yang 4 perkara tadi. Jangan larang tentu hadir. Lepas maghrib, antara maghrib dengan isyak pun begitu juga. Kalau ada majlis ilmu, pergi majlis ilmu. Hayati majlis ilmu tu. Kalau tak ada, cari antara 4. Tak ada majlis ilmu, pergi kepada majlis membaca Quran dan sebagainya. Tak ada orang baca Quran, kita sendiri zikir. Duduk tempat sendiri kita zikir sendiri. Atau semayang. Ada beberapa jenis semayang nanti kita baca insya-Allah antara maghrib dan isyak. Ada jenis-jenis semayang yang sunat kita kerjakan, ya, lepas semayang fardu. Sampai waktu isyak. Waktu isyak mau juga. Kalau ada majlis ilmu, hadir. Kalau tak ada, buat yang 4 perkara tadi, ya. Sampailah sudah habis, baru kita tidur. Tidur pun jadi ibadah juga. Apa saja kita buat kalau ikut adab-adab yang ditetapkan, jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi penghujung sekali. Ya. Kalau yang Rumi muka surat 58, yang jauh saya tak tahu. Dan hendaklah kau jadikan segala zikir dan segala tasbihmu itu 10 kalimat. Kita nak baca ayat 10 yang masyhur begini, ya. Nama tajuknya ayat 10 jenis ayat yang kita baca, ya. Jumpa ke mana yang saya ngajar ni? Jumpa, ya, ayat 10.
Yang pertama, dia nak baca apa? La ilaha illallah wahdah. Tak boleh nampak kalau berhenti situ. Kalau tidak, sambung. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu berhenti lah tu. Berhenti tak boleh nampak. Jangan sambung begitu saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu wa bihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tambah sikit ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila berhenti tak nak nampak. Bila berhenti tak nak nampak. Jangan hilang ke huruf itu. Ini kena baca Quran belum hilang huruf. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul kan? Betul. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bunyi macam betul, tapi tak betul. Salah. Nak waqaf. Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh nampak. Maliki Yaumiddin. Kalau nak wasal salah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Begitu juga dalam doa kalau melibatkan ayat Quran, kena ikut adab betul-betul. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak boleh nampak. Wa fil akhirati hasanah. Berhenti, tak boleh nampak lagi. Wa qina azaban nar. Demong nun tu. Wa qina azaban nar. Jangan macam banyak orang buat tu ya. Rabbana tak ada panjang pun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Main langgar aja. Itu sebab kadang-kadang kita doa tak ada kesan, tak ada apa-apa. Kerana baca betul-betul ayat Quran kita baca tak betul-betul. Ini pun betul juga. Ini bukan ayat Quran tapi kita wirid. Kena ikut hukum juga. Walaupun wirid ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang asa. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan. Dialah yang patut dipuji. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan atasnya dan dia pula tidak, dia sentiasa hidup dan tidak mati. Wa huwa hayyul la yamut. Allah tak ada mati. Yang mati siapa? Selain Allah Taala yang ada nyawa. Allah hidup bukan dengan nyawa. Dia tak perlukan nyawa, dia tak perlukan alat. Dia hidup dengan sifat al-hayatu. Sebab itu dia tak mati. Yang ada nyawa semua mati. Termasuk malaikat maut pun mati ya. Mereka mahu ada nyawa. Akhirnya dia mati. Diperintahkan Allah suruh cabut nyawa sendiri. Sudah dicabutnya semua malaikat. Nyawa manusia, nyawa binatang, nyawa burung, nyawa pokok, nyawa serangga. Dah cabut semua. Tinggal dia je yang tak mati lagi. Lalu Allah tanya, siapa lagi belum mati wahai malaikat maut? Dia menjawab, yang belum mati Allah ialah saya dan Allah sajalah. Lepas itu Allah tanya lagi, kamu tak pernah dengar ke ayat yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut? Diam mereka maut, tak jawab. Kerana ini dia tahu ini merupakan perintah Allah suruh dia cabut nyawanya sendiri. Dia aja yang boleh cabut nyawa sendiri. Kita tak boleh. Kerana dia tak ada siapa lagi dah. Tinggal dia seorang aja. Maka dia pun cabutlah nyawanya sendiri. Selembut-lembut yang mampu ya. Tarik punya dia sakit, jerit pukik dia tau. Aduh. Kalau aku tahu macam ikut ini aku padah nyabut kerja nyabut nyawa orang tau. Tahu ini aku padah. Ya orang sini takkan dia kat lawan kan. Kalau aku tahu macam ikut sakitnya tahu ikut. Kalau aku tahu macam ikut sakitnya ini aku padah nyabut nyawa orang. Rupanya dia orang batu tiga. Matilah malaikat maut. Bila dah mati, tenteram alam ni, tenteram seketika. Tinggal Allah aja. Begitu Allah tanya pembesar-pembesar dunia. Tanya Napoleon Bonaparte,
tanya Maharaja Hirohito, tanya Winston Churchill, kenal ke dia orang mana? Tanya lagi apa? Queen Elizabeth, tanya Tengku Abdul Rahman, tanya Presiden Soeharto, tanya Presiden Marcos. Apa tanya? Limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa pada hari ini? Seorang tak jawab. Lalu Allah jawab sendiri, Lillahil wahidil qahar. Allah yang berkuasa, yang asa, yang berkuasa. Bagi Allah yang asa, yang berkuasa. Kemudian baru dah dihidupkan makhluk lainnya. Itu namanya kiamat. Bukan kehancuran, itu namanya kiamat. Kiamat itu kebangkitan. Qiyam itu bangun. Baru dihidupkan. Yang pertama dihidupkan siapa? Iaitu malaikat Israfil. Dia dihidupkan oleh Allah Taala. Dia bangkit-bangkit, dia pun capai dan dia punya saksofon. Dia pun tiup saksofonnya, ya. Pepe 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 pepe. Kau pernah dengar? Agaknya dia bukan saya dengar pun, ya. Tu saja nak nyelak cerita. Lepas itu bangunlah manusia daripada kuburnya macam cendawan tumbuh. Semua bangun. George Bush bangun, Presiden Marcos bangun, Soeharto bangun, Maharaja Hirohito bangun. Habis semua bangun lagi, ya. Najib Abdul Razak bangun, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bangun, Tuan Guru Nik Abdul Aziz bangun, Haji Ibrahim bangun, Ustaz Yusaini bangun, Tuan Haji Suhaimi bangun, semua bangun lagi. Macam cendawan tumbuh. Kemudian dihalau daripada kubur pergi ke padang mahsyar. Pergi ke padang mahsyar tu macam-macam cara. Ada orang berkenderaan. Siapa yang berkenderaan tu? Yang melakukan ibadah korban ketika hari raya Aidil Adha. Kalau unta di korbannya, unta lah kenderaannya. Kalau korban lah. Kalau lembu lah. Kalau kebas lah. Kalau kambing lah. Kalau biri lah kenderaan dia. Daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Itu orang kenderaan. Selain itu ada orang berjalan kaki. Ya, orang jalan kaki. Ada yang merangkak. Ada yang mengesut. Ada yang jalan atas perut. Macam mana entah, saya tak tahu. Jalan atas perut. Macam dulu jalan atas perut. Malahan ada orang yang jalan atas kepalanya, kepala ke bawah, kaki ke atas. Terkejut Aisyah dengarnya, macam mana ya Rasulullah? Tak masuk di akal, macam mana? Jalan atas kepala. Jawab Nabi, jangan kamu bayangkan di dunia ini. Di dunia ini macam memang tak masuk akal. Tapi di akhirat apa saja boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya dalam dunia ni dah ada orang kepala ke bawah, kaki ke atas. Ada tak? Ada satu jenis tarian kepala ke bawah, kaki ke atas. Apa namanya? Breakdance. Kalau dia apa nampak. Ya. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Begitulah sampai ke padang mahsyar. Itu pada masalah. Kemudian kita lagi, sambung lagi akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ya, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Kalau boleh baca ni 100 kali. Semua ni 100 kali. Kalau ada masa lah, tak ada masa 70 kali. Kalau tak ada masa lagi 10 kali. Paling komanya 10 kali. Tapi yang ini la ilaha illallahul malikul haqqul mubin ni elok dibaca 100 kali setiap hari. Bukan jadi ke wirid harian, ya. Kemudian yang dua, ya, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang mempunyai kerajaan dan yang kerajaan hak dan yang nyata, ya. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Yang tiga, ya. Maknanya Al-Quran semua menyatakan keesaan Allah Taala, ya.
Yang keempat, yang ni. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tarik nafas. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca betul-betul. Jangan wala haula wala tu ada ya. Betul-betul tu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan aku illa melainkan billah dengan izin Allah. Ya. Yang maha tinggi lagi maha agung. Allah tu maha tinggi, maha agung. Hanya Allah menentukannya. Kita boleh ngaji pagi ni pun kerana dengan izin Allah Ta'ala. Kita boleh sembahyang subuh pagi ni pun dengan izin Allah Ta'ala. Kita boleh berjemaah pagi ni pun dengan izin Allah Ta'ala. Kalau Allah tak izin, ada je urusan, ada je hal. Tak boleh datang masjid, tak boleh datang berjemaah. Tertutup hatinya. Tak ada je datang berjemaah. Walaupun rumahnya dekat masjid, tak siap datang jemaah. Orang yang tak datang jemaah tu, apa kata Nabi? Dia telah meninggalkan sunnah Nabi. Tak meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Itu ada hadis tu. Sahih tu. Dalam kitab Sahih Muslim. Sebahagian dari panjang ada tu saya tak hafal. Tapi yang pendeknya tu. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi ya. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing. Apa zaman Rasul Muhammad yang tak sembahyang? Bukan tak sembahyang, ramai yang tak ada berjemaah. Dia sembahyang di rumah mereka. Zaman Rasul tu. Sampai Rasul mengancam nak bakar rumah keliling Masjid Madinah tu. Tapi tak jadi. Kenapa? Teringatkan dalam rumah tu ada apa? Ada kanak-kanak dan ada wanita-wanita. Tak jadi. Kalau tidak dibakar Nabi. Tapi dah, ancaman tu dah ada. La taraktum sunnata nabiyikum, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah sembahyang seorang-seorang di rumah. Dekat nak wafat masih berjemaah lagi. Ambil uzur pengsan. Sudah-sudah sahabat nunggu. Dia pun ambil uzur sekali lagi. Pengsan lagi sampai 4 kali. Ambil uzur pengsan, ambil uzur pengsan, ambil uzur pengsan. Dahnya nombor 4 ambil uzur lagi. Disuruhnya Abu Bakar jadi imam. Dia dah tak boleh jadi imam dah. Tapi berjemaah juga sehinggalah baginda wafat. Kita banyak kali dah kita sengaja tak sengaja tu kalau ada hal tak apa, ada urusan ni sengaja tak siap nak datang berjemaah. Jadi kalau hobi itu berlakunya sesat jenis itu ya, sesat, tak dapat pahala apa-apa. Cuma dia tidak berdosa kerana meninggalkan sembahyang. Itu orang sembahyang. Kalau tak sembahyang tu kita. Itu orang sembahyang tu dikira sesat oleh Nabi ya. Itu baca dia dengan izin Allah Taala. Kemudian yang kelima, Subhun Qudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war-Ruh. Baca sebut betul. Subhun dengung tu ikhfa ya. Subhun Qudusun ya, Qudusur Rabbuna. Sin tu jumpa dengan ra, masuk dalam ra ya. Subhun Qudusur Rabbuna wa Rabbul Mala panjang. Malaikatu war-Ruh dimarkan. Ya, Qudusur Subhun Qudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war-Ruh. Itu zikir tu ya. 10 kali atau 70 kali atau 1 kali. Yang kelima. Yang keenam, Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji-pujian baginya. Maha suci Allah yang amat agung. Subhanallahil azim ya.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ini pun zikir elok ni. Macam yang nombor 2 tadi. Ya, macam la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Setiap hari baca 100 kali. Ya, jadi wirid 100 kali ni ya. Itu yang ke-6. Yang ke-7, ini kita minta ampun dengan Allah Taala. Astaghfirullahalazim. Tarik nafas. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Ampunkan kami ya Allah yang Maha Agung, ya, iaitu tidak ada Tuhan melainkan Dia, Al-Hayyu yang hidup, Al-Qayyum yang berdiri dengan sendirinya. Wa as'aluhu, aku minta padanya at-taubata, minta taubat padanya. Wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah, aku minta taubat padanya, terimalah taubat aku dan ampunkanlah dosa-dosa aku. Ya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Jangan hayyu ya, hayya. Wal hayyul qayyum, jangan wal hayyul qayyum, wal hayya. Sekarang ni semua hayya tau. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Itu yang ke-7. Yang ke-8. Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kita selalu wirid juga, tapi ada rad, ya. Tapi ini tak ada. Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la radda lima qadaitu wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang selalu kita baca. Dia nak tabil kan? Tapi ini tak ada ra-nya. Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang nombor 8. Tidak ada nikmat melainkan apa yang kamu bagi kepada kami, baru dikira sebagai nikmatnya. Apa yang kamu hantar kepada kami, itulah nikmat. Betul, tak ada nikmat yang lain. Itu yang ke-8. Yang ke-9, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Wasallim. Wasallam apa wasallimnya? Wasallamnya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Kalau wa baraka wa sallam, kalau barik wa sallim, ya. Ikut macam mana? Jadi itu selawat ke Nabi. Ini pun baca 1 kali ni, ya. Selawat ni. Bukan jalan ini lah, selawat lain minta apa? Asal 1 kali. Ya, tapi yang ini khusus ayat yang ke-10, ya. 10 ayat tu, ayat 10 namanya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Ya, wa sallim tadi bukan salam, ya, wa sahbihi wa sallim. Kemudian yang ke-10. Banyak orang kata ini ayat Quran, sebenarnya bukan ayat Quran ni. Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Bunyi macam Quran, tapi bukan ayat Quran ni. Ini wirid, zikir, ya. Tuan-tuan, dalam musim Covid ni banyak baca ayat ni, tahu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang la yadhurru ma'asmihi syai', tidak akan mudarat bagi sesiapa saja yang menyebut namanya. Seseorang yang menyebut nama dia, tak ada datang mudarat, tak ada datang kebinasaan, tak ada apa-apa. Fil ard, pada bumi, wala fis sama', dan juga pada langit. Wa huwa sami'un alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia dalam masa Covid ni, nak mengelakkan Covid ni banyak baca ayat ni,
Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'ul 'alim. Mudah-mudahan kita terhindar daripada jangkitan kuman COVID-19. Ayat ini kuasanya yang hebat, tuan-tuan. Saya pernah mengalami itu. Ini cerita pengalaman saya. Saya tengah motong rumput pakai mesin tu. Di kampung lah. Tengah motong rumput tu. Tiba-tiba benda tu pusing. Terkena kepada sarang lebah tu. Sarang lebah. Lebah tu. Bukan lebah ya. Sarang lebah tu. Mudi bulunya saja, ya Allah. Hidung kena, mata kena, dahi kena, dagu kena. Agak-agak aku bengkak begitu agaknya mungkin ya. Ini saya baca di Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bukan tak sakit juga, tapi tak adalah bengkak-bengkak tadi ya. Elok baca insya-Allah. Ini saya baca ni. Nak ngaburkan kesan wirid ni ya. Jadi baca tu. Nak ngelakkan dari sebarang musibah, nak ngelakkan dari sebarang apa? Sebarang kecelakaan. Baca ayat ini. Kerana bila kita sebut nama Allah, tidak akan mudarat. Tidak akan datang mudarat, tidak akan datang kebinasaan, tidak akan dapat apa-apa. Kerana Allah yang memelihara. Itu 10 ayat tadi. Hafal ayat ni. Kalau tak hafal, photostat ni. Photostat baca setiap pagi. 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali setiap ayat ni ya. Dan ulang-ulang olehmu tiap-tiap satu daripada sekalian zikir dan tasbih. Jadi macam ada zikir, ada tasbih, ada dan doa. Ini doa tu Bismillahirrahmanirrahim itu doa tu ya. Dan doa. Ini 100 kali. Kalau boleh baca 100 kali. Kalau tak ada hal ya, baca 100 kali, 100 kali. Atau 70 kali. Tak lalu 170 kali. Atau 10 kali. Kalau 10 kali pun tak lalu, entahlah ya. Baca 10 kali. Iaitu sekurang-kurangnya supaya jadi perhimpunannya itu 100 kali. Bila kita 10 kali 10 ayat apa semuanya? 100 ayat kan? Dapat kita 100 ayat semuanya. Dan lazimkan olehmu akan segala wirid-wirid, bukan ini aja, apa saja wiridnya, segala wirid-wirid ini. Serta jangan engkau berkata-kata dahulu daripada terbit matahari. Jangan sembang sebelum terbit matahari ya. Ngajar tak apa. Bertanya tak apa, tapi sembang-sembang saja, sembang je. Sebelum terbit matahari. Matahari terbit pukul apa? Tengok. Kalender. Pukul apa dia terbit? Syuruk. Sebelum terbit matahari. Jangan sembang dulu. Baca Quran, selawat, zikir dan sebagainya sebelum terbit matahari. Kecuali mereka yang masih bekerja ada pancakan. Tapi jangan sembang betul. Terus je lah buat. Pergi ke pejabat ke mana ke. Tapi jangan sembang-sembang sehingga terbit matahari. Udah terbit matahari, tunggu pula sehingga segala. Udah segala matahari, baru semayang, namanya sunat isyraq. Sunat terbit matahari. Jangan terus semayangnya. Udah terbit tu, masih tu waktu tahrim tu, waktu yang haram semayang. Ada ulama mengatakan haram, ada ulama mengatakan makruh. Tidak sah lagi haram kata setengah ulama ya. Ketika baru mula terbit matahari, ada 5 waktu tu haram dan ataupun makruh. Itu perselisihan ulama. 5 waktu. Yang pertama ketika terbit matahari sehingga dia naik segala. Yang keempat lepas fardu subuh ni. Lepas subuh saja-saja nak sembahyang. Yang tak bolehnya sembahyang sunat mutlak ya. Kalau sunat ada hal tak apa, qada bila-bila boleh. Ini saja mutlak, saja nak sembahyang. Tak boleh. Ketika lepas waktu subuh. Yang ketiga ketika rembang matahari dekat nak masuk zuhur tu. Nak masuk zuhur tu jangan sembahyang dulu. Tapi yang tak boleh sembahyang apa? Sunat mutlak. Sunat duha kalau lambat-lambat dekat waktu zuhur boleh tak?
Dekat Zuhur baru nak sembahyang Zuhur. Boleh tak? Boleh lagi ya. Tak ada makruh. Yang tak boleh ni sembahyang sunat mutlak. Saja-saja sembahyang. Usalli lillahi ta'ala, itu je. Saja sembahyang kerana Allah Taala. Tak ada sebab. Tak ada waktu. Bagaimana? Tak ada hal. Saja nak sembahyang je. Dia dah tak ada apa nak buat, dia sembahyang je. Itu yang haram je, yang tak boleh tu. Itu yang ketiga tadi. Yang keempat, ketika lepas sembahyang fardu asar. Lepas fardu asar, jangan lagi sembahyang sunat mutlak. Ada qadha bila-bila entah apa. Tahiyatul masjid boleh, bila-bila entah apa ya. Main hajat boleh. Tapi sembahyang tasbih itu termasuk sunat mutlak. Sembahyang tasbih termasuk sunat mutlak. Tahu sembahyang tasbih? Yang sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbarnya, sembahyang tasbih namanya. Itu termasuk dalam sunat mutlak. Jangan sembahyang lepas waktu subuh, jangan sembahyang ketika terbit matahari, jangan sembahyang selepas waktu asar, jangan sembahyang ketika rembang-rembang matahari. Dan yang kelima, ketika nak masuk matahari, dekat dah maghrib, masa itu jangan sembahyang sunat mutlak. Sunat tasbih tak boleh. Tapi yang lain tak apa. Tahiyatul masjid tak apa ya. Alright. Jadi baca satu-satu kali ya. Dan lazimkan olehmu akan segala wirid-wirid ini, serta jangan engkau berkata-kata dahulu daripada terbit matahari. Jangan sembah. Tambah sembah yang bukan-bukan, tak baca betul lah. Kerana tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya yang demikian itu terlebih afdal. Apa dia afdal? Terlebih utama. Afdal, terlebih baik, terlebih bagus daripada memerdekakan 8 sahaya daripada anak Nabi Allah Ismail alaihi salam. Artinya lebih baik daripada memerdekakan hamba. Hamba itu bukan seorang hamba, anak Nabi Ismail itu. Nabi Ismail ini terkenal dengan apa? Dengan kesabarannya. Ya. Bila ditanya oleh Nabi Ibrahim, apa pendapat kamu? Aku ni mimpi mengorbankan kamu. 4 hari 4 malam aku mimpi nak mengorbankan kamu. Ya, apa jawab Nabi Ismail? If'al ma tu'mar, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, buatlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan dapati aku dari golongan orang-orang yang sabar. Ini Nabi Ismail. Kualiti tinggi, sangat sabar, sanggup diri disembelih. Sanggup bagi leher tu pada Nabi Ibrahim suruh sembelih. Kita lalu. Kalau kita jadi Nabi Ismail macam mana tak? Bapa kita jumpa kita, aku mimpi dulu, nak sembelih kamu kata. Wahai Ibrahim, kata bapak saya, pasal dia tak ada pun. Aku mimpi nak sembelih kamu. Apa jawab saya kata? Oh, udah besar bapa ini baru nak sembelih ya. Dulu tak peduli dengan aku pun ya. Makanan aku tak kira sakit demam aku pun tak tahu. Tiba-tiba nak sembelih aku ya. Inilah itu kalau saya lah. Itu Nabi Ismail tak ada. Apa kata dia? If'al ma tu'mar. Buat apa yang diperintahkan kepada kamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan dapati aku daripada golongan orang-orang sabar. Ini dapat pahala seolah-olah memerdekakan anak kepada Nabi Ismail. Bukan seorang tu. Memerdekakan 8 sahaja, 8 hamba daripada anak Nabi Ismail. Itulah fazilahnya, besar benar pahalanya. Begitu juga semayang qabliyah dan ba'diyah zuhur ni. Semayang ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur, macam membebaskan anak-anak daripada Nabi Ismail. Siapa semayang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur ya, seolah-olah dia memerdekakan anak-anak Nabi Ismail. Nak kata nak? Sekali lagi, nak kata nak? Atas? Sebab itu qabliyah zuhur berapa rakaat tuan-tuan? Sekali lagi, qabliyah zuhur berapa rakaat? 4. Ba'diyah zuhur berapa rakaat? 4. Tu bila ingat tu 4 rakaat. Bagi peluang orang tu sampai 4 rakaat tu.
Jangan dia sembahyang 2 rakaat, pula laju-laju tu. Udah laju tu, Assalamualaikum. Tadi nak pergi kanan terus kamat. Allahu Akbar. Orang tengah sembahyang belakang. Itu panggil apa gelarnya? Panggil apa gelarnya? Tu bila? Panggil apa gelarnya? Kongge. Tahu kongge? Kerengge. Kerengge. Tu kongge. Kongge atas pokok jambu dia makan jambu dah. Dia atas pokok rambutan dia makan rambutan dah. Makan? Ajak. Coba panjat pokok rambutan yang ada kongge apa lah? Apa ni? Ni kokak-kokak. Jangan panggil macam kongge. Dia dah tak laju-laju sembahyang. Orang lain tak bagi. Itu panggil kongge namanya tau. Alright. Jadi itu dia macam membebaskan, memerdekakan 8 saya daripada anak Nabi Allah Ismail alaihissalam. Yakni mengucap akan zikir yang tersebut itu kemudian daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari, padahal ia tiada berkata-kata. Tak cakap apa-apa ya. Tiada berkata-kata, iaitu terlebih afdal daripada memerdekakan 8 saya, bukan 1 ya. 8 hamba daripada anak Nabi Ismail. 8 saya daripada anak Nabi Allah Ismail alaihi salam. InsyaAllah akan datang kita akan baca adab yang dikerjakan kemudian daripada terbit matahari hingga gelincir matahari. Itu adab satu. Sampai waktu zuhur. Lepas subuh ni apa dapat? Sampai waktu zuhur. Itu akan kita bicara insyaAllah ya. Sekian dulu pembacaan kita pada pagi ni. Bukan ngajar pun, baca aja. Baca aja. Salah silap minta ampun, minta maaf. Kalau ada yang terkasur, ada yang terketit, ada yang terkapak, ada yang terbeliung, minta ampun, minta maaf ya. Itu ke, kalau ada yang tersemet, minta ampun, minta maaf lah. Saya dalam kampung tidak cadang nak nemeh. Cadang apa? Cadangnya nak drop shot aja. Atau kalau tanggung apa buat? Ustaz? Kalau tanggung apa buat? Smash lah. Itu pun backhand aja ya. Alright, sebelum saya tutup jangan kemudian. Siapa ada apa-apa objection? Siapa ada apa-apa bangkangan? Saya bagi pula, nak bangkang boleh? Saya terima insyaAllah. Tak ada? Alright, bangkangan tak ada. Siapa ada apa-apa soalan? Tak ada juga? Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai belaka. Asal diajar dapat, diajar dapat. Mana cari? Hanya ada di Masjid Al-Hidayah, Batu Tiga Temu. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.